Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Isnin 26 September bersama saya Bumawin. Inti Parti Rang Undang-Undang RUU sumbangan politik perlu dirangka di peringkat pusat dan negeri agar penyaluran dana bagi pilihan raya umum dan pilihan raya negeri adalah lebih telus. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC telah diarahkan untuk memasukkan kewujudan pentadbiran yang mengawal selia sumbangan politik di setiap negeri sebagai antara skop dan parameter dasar yang digariskan dalam rang undang-undang itu. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menjelaskan GIACC telah merangka tetapi apabila dibentang di peringkat jemaah menteri, pihak negeri perlu juga diwujudkan pusatnya sendiri kerana peringkat negeri berasingan dengan pusat. Beliau katanya ada garis masa dan boleh meminta pegawainya serta Jabatan Peguam Negara untuk melaksanakan perkara tersebut mengikut garis masa yang ditetapkan. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ditemui pemberita pada Majlis Regata Batangkayan di Lundu. Beliau yakin rang undang-undang itu akan mendapat sokongan kedua-dua blok kerajaan dan pembangkang semasa ia dibentang di persidangan Dewan Rakyat November ini. Dalam kenyataannya pada Sabtu lepas, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata sesi libat urus bersama Wakil Ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang akan diadakan pada Rabu ini di Parlimen bagi mendapatkan pandangan berhubung perkara dasar bagi rang undang-undang sumbangan politik yang sedang digubal. Di sini biawak dan sebagainya. Baik, sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata kerajaan harus segera merangka pelan meningkatkan kualiti jalan raya di sempadan Sarawak Kalimantan Indonesia bagi memudahkan pergerakan penduduk di kedua-dua negara. Beliau memberitahu dengan pemindahan ibu negara Republik itu ke Kalimantan Timur, naik taraf kemudahan jalan raya di pintu masuk ke Sarawak penting bagi menyeimbangi pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan pergi ke sempadan, contohnya Tebedu, di sini biawak dan sebagainya, semua kita boleh tingkatkan supaya connect dengan pihak Indonesia nanti. Ini adalah persediaan awal oleh pihak Indonesia, persediaan awal. Jadi kita mesti dalam masa setahun, 2-3 tahun ini kita membuat perancangan kita sendiri. Beliau menjelaskan langkah tersebut bukan hanya bagi meningkatkan aksesibiliti ke Sarawak, malah ia juga untuk meningkatkan imej negara ini. Datuk Seri Wan Junaidi juga percaya walaupun pelan terbabit menelan kos yang agak besar, namun ia dapat dilaksanakan secara berperingkat. Beliau memberitahu demikian kepada media selepas Majlis Penangguhan Pesta Regata Batangkayan 2022 dan Regata Batangkayan di Lundu. Pasukan burak terbang dinobat sebagai johan pesta air terbabit dengan membawa wang tunai berjumlah RM5,000 dan piala. Pesta 3 hari itu telah menarik lebih 10,000 pengunjung ke pekan itu. Program Semarak Unity Keluarga Malaysia SUKM merupakan satu program di bawah Pelan Perpaduan Keluarga Malaysia KAMI 2021-2025 bagi menyokong aspirasi keluarga Malaysia yang menjadi tapak integrasi untuk menyemarakkan dan mengukuhkan perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamed Sadiq berkata, program tersebut juga merupakan usaha kementerian untuk memperbanyak dan mempelbagaikan program yang dapat memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan. Datuk Halimah Mohamed Sadiq menjelaskan program itu juga dapat menggalakkan kefahaman keluarga Malaysia terhadap kepelbagaian yang ada, melahirkan rasa hormat selain meraihkan kepelbagaian dan menerima perbezaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Semarak Unity Keluarga Malaysia di dataran Kipas Miri. Beliau memberitahu pemilihan Miri sebagai lokasi penganjuran program tersebut adalah untuk bersama menggerakkan agenda perpaduan nasional aspirasi keluarga Malaysia, terutamanya di Sarawak. Datuk Halimah menambah pengisian utama program SUKM adalah pameran rumah KAMI Keluarga Malaysia yang mempamerkan adat resam dan budaya serta cara hidup masyarakat pelbagai kaum yang terdapat di negeri Sarawak. Pelbagai acara sampingan turut diadakan seperti Unity Fun Walk, Cita Rasa Menu Keluarga Malaysia, Explores Negaraku, Piknik Keluarga Malaysia dan pertandingan mewarna si Chile.
Pada majlis tersebut, Datuk Halimah turut menyerahkan sumbangan RT Cares kepada 100 komuniti kawasan rukun tetangga di bahagian Miri. Inisiatif izin lalu tuan tanah untuk pembukaan jalan pertanian di kawasan Dewan Undangan Negeri Mambung mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pemilik tanah. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jerib Susil yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Mambung bagaimanapun berkata pelaksanaan izin lalu tuan tanah tersebut akan dilakukan secara berperingkat dan mengikut permohonan yang terlebih dahulu diterima. Datuk Dr. Jerib Susil turut melahirkan rasa gembira dengan respon daripada penduduk kampung terhadap pelaksanaan inisiatif tersebut kerana ia akan memudahkan kawasan pertanian dihubungkan dengan infrastruktur jalan raya. Izin lalu tuan tanah adalah persetujuan atau keizinan yang diberikan oleh pemilik tanah untuk pembukaan jalan yang menghubungkan kawasan pertanian dengan jaringan jalan raya utama atau jalan kampung. Datuk Dr. Jerib bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Dewan Serbaguna Kampung Beraang Siganda di Padawan mengenai pendokumentasian Tanah Hak Adat Bumi Putera NCR Masyarakat Bidayuh. Beliau menyeru perkampungan atau penduduk kampung yang belum berbuat demikian supaya bekerjasama dengan Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA bagi tujuan itu. Ini bagi mempercepatkan pelaksanaan penyukatan perimeter dan pengeluaran surat hak milik tanah oleh Jabatan Tanah dan Survey JTS sama ada untuk tujuan sempadan atau kampung atau lot tanah individu. Kerajaan negeri telah memberi kebenaran kepada DBNA untuk membantu pendokumentasian tanah NCR komiti itu sejak tahun 2007 sebelum JTS melakukan penyukatan perimeter. Masyarakat di luar bandar diseru untuk bersedia menerima perubahan cara hidup khususnya berkaitan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sentiasa bergerak pantas. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Majang Renggi berkata, perubahan yang berlaku hari ini berkait rapat dengan keperluan dan cara hidup manusia seperti kaedah pembelian dan pembayaran barang yang berlandaskan teknologi tanpa menggunakan wang tunai secara fizikal. Dunia. Jadi aku berjakuk ketuk ubah dunia tu. Awak ke kita lebih lagi kita ke dia berluar bandar berumah panjai oleh bersedia ke ubah dunia ke dia tu dah. Ngai kita berubah dunia ke perubahan. Ngai kita ibuah kenya orang ke ibuah kenya. Jadi tua nak ibuah kenya dia tua kak tinggal. Tinggal hari ubah dunia ke jadi ke dia tu. Datuk Majang berkata demikian semasa berucap pada program Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Selan Tubau Bintulu. Jelasnya untuk membolehkan masyarakat selari dengan perubahan semasa termasuk gelombang kedua pembangunan di Bintulu, masyarakat harus menyiapkan anak-anak mereka dengan pendidikan dan kemahiran yang sewajarnya. Bintulu ujarnya mempunyai pelbagai pusat pendidikan dan kemahiran tinggi seperti Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Institut Kemahiran Mara IKM, EdTech dan pelbagai lagi yang sinonim dengan industri minyak dan gas di Bintulu. Nur anak kita belajar dia, awak sudah ke pas dia, lulus dia, oleh engkau belajar buat industri bunyi tersebut aku jawab tadi. Nanti kita dengar pansiak orang dari IKM dia. Dengar pansiak sida ada college professional. Nyau ke 100% orang pansut dari IKM, ada college professional, ada ektek dia. Boleh pengawak gawak apa benda kita di tu. Ni mah gawak dan benda di tu cukup mayu di tu. Datuk Majang menambah usaha membangunkan loji seperti kilang industri hiliran berasaskan minyak dan gas, hidrogen dan hub perubatan di Bintulu bahkan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk yang berkelayakan. Oleh itu katanya ia perlu direbut khususnya penduduk asal Bintulu seperti dari Tubau dan Jelalong. Mengenai penganjuran program Pemimpin Bersama Rakyat, beliau menjelaskan ia harus menjadi medan pemimpin-pemimpin masyarakat mendapatkan maklumat tersebut untuk disebarkan kepada penduduk di rumah-rumah panjang. Pada majlis tersebut, Datuk Majang turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM30,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Rumah Selan. Operasi Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di Bagunan Pejabat Daerah Selangau yang baharu akan memudahkan urusan kebajikan penduduk setempat di kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tamin, Insinyur Christopher Girasambang berkata, dengan adanya pejabat JKM di Selangau, ia juga memberi kelegaan kepada penduduk yang tidak perlu kesibu bagi urusan yang berkaitan dengan jabatan itu.
Insinyur Christopher berkata demikian pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Christopher Chat di DJ Selangau. Selain JKM, beliau memberitahu pejabat pos turut dijangka akan membuka kaunter di bangunan berkenaan, sekaligus ia turut memudahkan urusan penduduk membayar bil utiliti maupun mendapatkan perkhidmatan yang diperlukan. Sementara itu, dalam majlis tersebut beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri yang telah meluluskan penambahan 4 orang penghulu di kawasan Selangau. Jelasnya, ini akan memudahkan tugas mereka dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab kepada penduduk rumah panjang di bawah jagaan masing-masing. Justru itu, beliau berharap ketua kaum dan ketua masyarakat yang telah dilantik menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberikan sebaik mungkin. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan cek projek kecil luar bandar kepada 57 penerima berjumlah RM829,000. Sukan memancing mempunyai potensi besar untuk dibangunkan di kawasan Tanjung Datu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Tan Sri Adenan, optimis sukan tersebut mampu berkembang berikutan kekayaan sumber alam yang dimiliki oleh kawasan Tanjung Datu sekaligus menjadi tarikan kepada pengunjung ke kawasan Lunduk dan Sematan. Beberapa bulan yang lepas, kalau tidak silap saya bulan 5, kita mengadakan satu pesta joran, iaitu pesta joran Tok Nan Fishing Challenge. Itu adalah satu sport fishing tournament yang kita cadangkan untuk diadakan setiap tahun jika tidak ada kekangan bajet dan sebagainya. Jadi itu sedikit sebanyak kita orang menyokonglah apa yang disebut oleh Datuk Seri Wan Junaidi. Azizul diminta mengulas mengenai cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar yang mahu sukan memancing dibangunkan secara serius di kawasan Tanjung Datu. Terdahulu beliau turut menyaksikan perlumbaan regata Batangkayan di Lundu. Baik, berita pagi Sarawak edisi Isnin 26 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.